Okay, semua on kamera. Okay, Gabriel, mana Gabriel? Ada sir. Gabriel. Okay, Qurratul Ain. Mana Qurratul Ain? Ada, sir. Tak nampak. Okay, nampak. Mas Rani. Ada, sir. Okay, Madeline. Madeline ada. Nur Saidatul. Ada, sir. Mana tak nampak? Mana Saidatul? Ada nih, sir. On kamera tak? On. Korang nampak? Okay, nampak. Julie. Ada, sir. Okay, Julie ada. Muhammad Najmuddin. Ada sir. Tak nampak. Okay, Najmuddin ada. Emiliana Sharmila. Ada, sir. Okay, Patricia. Ada, sir. Okay, Nur Syafira. Ada, sir. Okay, Michael. Ada sir. Okay, Nur Ain binti Mustafa. Ada, sir. Okay, Teresa. Ada, sir. Okay, Yusuf. Yusuf ada. Sofi. Ada, sir. Sofi ada, boleh masuk Syahamin. Nur Syahamin. Muhammad Nur Syahamin, ada ke? Ada sir. Tak nampak kamu? Sekejap saya. Saya ambil earphone tadi sir, sabar sir. Ada sir. Muhammad Nur Syahamin. Okey, nampak. Ya. Sir. Wida. Ada, sir. Okay. Nur Farzana. Ada, sir. Okey, Tresna. Ada, sir. Ada. Okey, Margaret. Ada, sir. Mana tak nampak? Tak on camera tak? Margaret. Tidak, sir. Tak ada. Kamera. Nur Shalini. Ada, sir. Okey, Siti Nur Mashita. Ada, sir. Okey, Valorance. Ada, sir. Alright, Venus ada, Robinson ada, Shimah ada. Ada, sir. Shimah ada? Ada Nur Syuhada Ada, sir. ada, okey. Arif ada, Justin. Ada, sir. Ada, Nur Sufiana ada, Muhammad Nur Arif. Muhammad Nur Arif. Tak ada. Muhammad Nur Arif tak ada Sebanyak kali je dia tak ada ni. Okay. Farzana. Farzana ada. Ada, sir. Okay, Muhammad Syafiq ada. Veronica ada. Okay.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay, kelas. As usual, kita akan mulakan dengan bacaan doa. Okay, senang Sir. Ya, Arif Fitri ada. kenapa tadi saya panggil tak ni? Baru masuk. Baru masuk. Okay, lambat. Sedang marking kamu punya ni. Okay, bye-bye. Sudah padam. Okay, so Muhammad Nur Arif Fitri baca doa on camera. Kejap ya, Sir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazahin ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alright. Sekejap Okay, class. So today we are going to continue topic 2, plan location decision. Last class kita dah bincang the factor affecting plan location decision. Ada berapa faktor, student? How many factors? Student? 9 factors. 9 factors. Okay, apa dia 9 factors tu? Anyone? Labor productivity and supply, foreign Okay. exchange, And then, cost, political risk, values and culture, alright. proximity to market and customer, Okay. proximity to suppliers, Okay. proximity to competitors, Okay. availability Availability of of. facility, Okay. and the last And one, then? government incentive. Alright, very good. Government incentive. Okay. So what we are going to discuss today is the second subtopic in this topic number 2. Okay. Kita dah tengok apa itu the factors affecting the selection of plan location. Okay, we already identify the needs for location decision and describe the factors to be considered in making location decisions. 9 faktor tadi. Now, it is the part for the calculation part. Okay, so the calculation part in this topic is actually very easy. Okay, it is very easy and very interesting. Okay, sangat menarik lah, sangat senang, sangat mudah dan sangat menarik. Okay, dengan syarat you all perlu fokus terhadap apa yang saya akan kongsikan pada hari ini. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Alright. So, ada berapa kaedah dalam evaluating location, student? Siapa tahu? Siapa ada baca? Siapa ada baca? Okay, kita tengok
analyzing the method of evaluating location, okay, kita ada 3 cara. Okay, yang pertama adalah tangible factor. Yang kedua adalah factor rating technique ataupun factor rating method. Dan yang ketiga adalah integrative technique ataupun integrative method. Alright. Siapa tahu apa perbezaan antara ketiga-tiga teknik ni, student? Rasa-rasa you all lah berdasarkan nama dia kan. Tangible factor ni pasal apa? Kita nak evaluate location berdasarkan apa? Benda yang boleh dipegang. Contohnya? Tak tahu. Tangible not necessarily means benda yang boleh dipegang. It can be something that can be quantified, okay, yang boleh dikira, yang boleh dilihat. Okay. Contohnya adalah cost. Okay. Cost, annual cost tahunan bagi sesebuah lokasi. Okay. Contohnya kita ada lokasi A, lokasi B, lokasi C yang perlu kita pilih untuk kita jalankan kita punya business. Tetapi antara ketiga-tiga lokasi ni dia mempunyai kos yang berbeza. Contohnya dari segi sewa, kos electricity, kos pekerja dan sebagainya. Okay. So perbezaan kos antara ketiga-tiga lokasi ni akan dijadikan sebagai kita punya point dalam evaluation. Okay. Dari segi kos, which one yang kita akan prefer, student? Yang murah. Yes, very good Shalini. So kalau in term of cost ataupun tangible factor, kita akan pilih kawasan ataupun tempat ataupun lokasi yang mana paling murah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, factor rating teknik. Factor rating teknik ni pula, iaitu kaedah yang kedua yang mana kita nak menilai sesuatu lokasi berdasarkan faktor-faktor yang kita tak boleh nilai secara tangible. Okay? Ianya sama juga, boleh di-refer sebagai intangible lah. Intangible factor rating teknik. Okay? Faktor-faktor yang tidak boleh kita kira. Contohnya macam tangible factor ni cost kita boleh kira, kita boleh bezakan. Okay, contoh-contoh yang kita tak boleh kira adalah availability of facilities. Okay, yang mana lokasi yang lebih banyak facility ataupun lebih baik facility ni susah kita nak kira. Mungkin satu lokasi tu facility dia tak banyak tetapi facility dia di tahap yang terbaik. Mungkin ada satu lokasi ni facility dia sangat banyak tetapi dalam banyak-banyak facility tu semua tu tak boleh digunakan dengan baik, contoh. Okay, so ianya susah untuk kita buat penilaian berdasarkan bilangan facility. Okay, itu contoh yang pertama, facility. Ataupun contoh yang lain, government incentive. Okay, government incentive pun intangible factor. Kita tak boleh nak kira which location yang kita boleh dapat government incentive banyak. Sebab ianya berdasarkan kepada kita punya sales nanti. Okay, dan ada beberapa faktor lain nanti kita akan tengok. Okay, itu yang kedua, factor rating teknik ataupun factor rating method. Dan yang ketiga ini integrative technique. Okay, integrative technique adalah kombinasi antara tangible factor dan juga factor rating technique. Ingat integrative adalah kombinasi tangible and factor rating technique ataupun factor rating method. So ketiga-tiga kaedah ni dia adalah berkaitan ataupun bersangkut paut. So in order for you guys to do the integrative technique, you have to master the tangible factor and the factor rating technique first. Boleh faham, student? Boleh, sir. Boleh, sir. Alright. Any questions so far? Sir, No. Yes. kalau contoh dalam soalan nanti kan lupa nak macam yang factor rating teknik tu kan Yes. lupa nama full dia. Kalau letak intangible factor boleh ke, sir? No problem. Okay. Thank Okay, you. ini subtopik yang kedua ni dia lebih pada calculation. Okay, soalan-soalan pun akan keluar berkenaan dengan calculation. So nama dia you nak letaklah tangible ke, intangible ke, factor rating ke ataupun step 1, step 2 ke, no problem, as long as you tahu macam mana you nak kira untuk dapatkan which location is the best for the organization or the company. Boleh, Syafira? Boleh, sir. Alright.
So kita tengok satu persatu setiap teknik ni Yang pertama sekali adalah tangible factors, refers to the evaluation of tangible factors such as total cost of plant operation. Okay, merujuk kepada penilaian berdasarkan faktor-faktor yang kita boleh kira. Contoh total cost of plant operation macam sebagai contoh tadi lah. So whenever we want to do the tangible factor evaluation, we will select the lowest cost. Okay, so the lowest cost is the best for the company to operate. Okay, which location which gives the lowest cost is the best location that the company should choose for their operations. Okay, kita tengok yang kedua pula Factor rating technique refers to a location method that instill objectivity into process of identifying hard to evaluate cost. Ni macam yang saya cakap tadi lah. Okay, susah kita nak untuk faktor-faktor yang susah kita nak evaluate. Okay, contohnya macam ada dekat dalam slide ni. Okay, political risk, corporate desire, site size cost, semua ni adalah faktor-faktor yang susah kita nak nilai dari segi tangible. Okay, so kita akan tengok in term of the intangible. Okay, lepas ni saya akan tunjuk satu persatu what is the step in both technique. Satu lagi teknik saya cakap apa? Integrative kan. So integrative ni kita menggunakan kedua-dua kaedah iaitu tangible and intangible. Kita combine. Then from the combination of the techniques only kita pilih. Barulah kita boleh pilih which location yang sepatutnya company choose. So kita tengok pada example terlebih dahulu student. Okay. So macam mana nak kira ni? Tangible yang pertama student. Soalan ni based on the annual cost, choose the most suitable location. So macam mana nak buat? Tambah. Yes, very good. Okay, kita akan tambah ke semua total cost bagi ke semua lokasi. Okay, so untuk Melaka berapa student? 600. 600. Betul? Betul ke student? Ya. Yes, and then Perlis berapa? 800. 800. Johor? 650. 650. And then Kedah? 700. 700. Semua dapat? Okay, so this is the step. Dalam soalan dia tak bagilah table macam ni, dia bagi dalam bentuk karangan ataupun ada yang dia bagi table lah. Okay, you all perlu buat table sendiri untuk kira dia punya total cost. Now, after kita determine the total cost, step number 2 is kita determine dia punya rank, dan step number 3 is determine dia punya merit. Student, rank ni apa student? What is rank? Dalam bahasa Melayu rank ni apa Kedudukan. Kedudukan. So kebiasaannya kedudukan yang terbaik nombornya besar ke nombornya kecil? Kecil. Selalu yang dapat emas ni nombor berapa? 1. Nombor 1. Kan, betul tak? Ya. Betul. Okay, so maksudnya rank ni kita akan tengok the best is yang nomornya paling kecil. Yang berada di atas sekali. Selalunya kita kedudukan kan, kita akan susun ikut kedudukan siapa yang atas, siapa yang di bawah. Kebiasaannya yang atas itulah yang terbaik, yang nombor 1. So dalam keempat-empat lokasi ni, which location is the best? Perlis. Perlis. Why Perlis? Sebab nombor dia besar. Are you sure? Sebab nombor dia besar, dia the best. Oh, okay. Cost. Yes. Melaka. Okay, ingat student selalu confuse ataupun cuai dekat sini. Bila kita bercakap dekat cost, kita the lowest cost. Kita akan pilih the lowest cost is the best. Which one is the best? Melaka. So Melaka kita letak rank nombor berapa? Nombor 1. Okay. And then yang kedudukan kedua siapa? Johor.
Johor. Johor nombor 2, dia duduk di tempat kedua. Tempat ketiga, Kedah. Kedah di tempat yang ketiga dan Perlis di tempat yang keempat. Now you dah tahu macam mana kita nak bagi rank kepada setiap lokasi ni. Sekarang you all perlu tahu pula, you all perlu determine the merit for each location. Merit ni apa student? Merit dalam bahasa Melayu apa? Yes. Kat sekolah dulu selalu dengar kan pasal merit, mata merit kan? Merit ni apa student? Yang terbaik, Apa yang terbaik? point dia terbaik, I don't know. Poin yang terbaik. Tu sama macam rank saja. What is merit student? Cuba tengok, cuba Google dalam bahasa Melayu apa istilah merit ni maksudnya apa? Cuba Google merit apa maksud dia? Dapat tak apa maksud merit? Dia macam kebaikan, sir. Kebaikan. Okay. Ataupun mata lah. Mata, betul tak? Betul, point. Point, mata. Okay. Selalunya yang duduk nombor 1 ni, mata dia besar, point dia besar ke kecil? Besar. Besar lah sebab tu dia dapat nombor 1 kan? So kita akan bagi merit dekat nombor 1 ni, berapa merit dia? Kita bagi 4. Sebab apa 4? Sebab ada 4 lokasi. Okay. So kalau ada 5 lokasi, kita letak yang paling besar meritnya adalah 5 lah. Kalau 3 paling besar. Boleh faham? Boleh, sir. Okay. And then untuk Perlis berapa dia punya merit? 1. 1, yes, very good. Dan Johor? Berapa merit dia? 3. 3. Dan yang Kedah ni berapa merit dia? 2. 2, yes, very good. Okay, kalau you all tengok perbezaan antara rank dan merit ni, dia akan sentiasa dia akan sentiasa in opposite way. Okay, kalau dia dekat dekat rank dia nombor 1, so dekat merit dia akan nombor 4 ataupun maksudnya dia yang terakhir ataupun nombor yang paling besar lah. Okay, so settle bab collection. Simple saja kan untuk tangible factor ni. Betul tak? Betul, sir. So which location yang kita perlu pilih? Melaka. So Melaka, answer ni jawapan ni you all kena tulis jawapan ni Kalau tak ada jawapan ni, you all kurang markah lah. Melaka is the best ataupun suitable location because apa? It has lowest cost. Lowest cost. Okay, because lowest cost atau highest rank or merit. Okay, so sama ada yang ni boleh diterima. As long as you all ada reason kenapa you boleh pilih Melaka. Okay? Boleh faham? Boleh, sir. Boleh, sir. Kita try example number 2. Okay, cuba kira student. Untuk Brunei berapa? $7.4. 7.4. Okay. Untuk Cambodia?
Berapa? 5.3. 5.3. And then Thailand? 4.75. 4.75. And then for Indonesia? 5.7. 5.7. And Japan? 7.8. Berapa? 7.8. 7.8. Okay, now we have to determine the rank and the merit. Okay, which one is the first in their rank? Thailand. Thailand. So kita letak Thailand ni berapa rank dia? 1. 1. Okay, and then yang kedua? Cambodia. Yang kedua adalah Cambodia. And then yang ketiga? Indonesia. Indonesia nombor 3. And then nombor 4? Brunei. Brunei nombor 4 dan Jepun nombor 5. Betul, semua dapat? Dapat, sir. Dapat, sir. Dapat. And then the merit macam mana? Thailand merit dia 5. Thailand merit dia 5. 5. And then yang Tu Brunei, sir. Seletak. sorry. Saya nak padam. Okay. Susahlah pakai pen. Okay, berapa tadi? Yang mana nombor 5? Thailand. Thailand merit dia 5 ataupun 5 mata. And then seterusnya Cambodia. Cambodia 4. Indonesia. Indonesia berapa? Ha? 3 jugalah. Kan? Sebab ada 5 kan. So dia di tengah-tengah. So dia samalah ada 3 juga. And then for Brunei is 2. 2. Japan is 1. Okay. So which location is the best? Thailand. Thailand. Sebab? Lowest total cost. Okay. Kita kena tulis jawapan dia. The most suitable location. Maafkan tulisan saya yang tak cantik. Is Thailand because lowest cost. Okay, mesti you all tanya kan, apa tujuan you all kira rank dengan merit ni? Untuk tentukan rank dengan merit ni. Sedangkan daripada cost pun kita dah tahu sebenarnya, betul tak? Betul, sir. Okay, tujuannya adalah rank dan merit ni akan digunakan dalam integrative method tadi. Apa? Method yang ketiga nanti. Okay? Memang nampak macam rank dengan merit ni macam tidak berguna kat sini Sebab sama je, daripada cost kita dah tahu, kita pilih lah lowest cost. Kenapa nak tahu lagi dia punya rank dan merit? Rank dan merit ni sangat penting untuk you all kira integrative method nanti. So, you all have to understand the concept of rank and merit. Okay, jangan confuse Mesti total dahulu, rank yang kedua dan merit yang terakhir sekali. Okay? Boleh? Boleh, sir. Okay. Jangan tertukar antara rank dan merit. Ramai student yang selalu tertukar antara rank dan merit. Okay. Boleh dapat untuk tangible factor? Boleh faham? Boleh, sir. Alright. Next is factor rating method. Macam tadi, tangible factor kita berdasarkan total cost.
Now for rating teknik, kita berdasarkan faktor-faktor tertentu. Okay, nanti kita akan tengoklah step ni you all boleh baca. Okay, kaedah macam mana nak buat tu lepas ni kita akan buat sama-sama. Okay, tetapi yang paling penting adalah this one. Dalam faktor rating teknik kita akan pilih the highest score. Okay, it is opposite with tangible factor yang mana of course apabila ianya melibatkan cost, kita akan pilih cost yang paling rendah. Okay, tetapi apabila factor rating method ataupun factor rating teknik, kita akan pilih mana lokasi yang dapat markah paling besar. Okay, sebab ini adalah berdasarkan markah kita punya penilaian, bukan lagi melibatkan cost ataupun duit. Boleh faham student? Boleh sir. Boleh follow setakat ni? Ada yang tertinggal tak dekat tangible method ni? Any question so far? No sir. Okay, no No, questions. sir. Okay, let's proceed. So kita buat satu contoh. Okay, so Mariam Restaurant in Sarawak has decided to expand it by opening its first restaurant in Asia. Okay, maksudnya dia restoran kat Sarawak, dia nak buka satu lagi restoran dekat rantau Asia lah, which is luar negara. It wishes to select between Brunei and Indonesia. Okay, dia dah buat penilaian antara Brunei dan juga Indonesia. So please help to decide which location is the best. So step yang pertama, okay, bila dalam soalan dia tak bagi dalam table macam ni, dia bagi dalam bentuk ayat and then dia bagi dalam bentuk weight. Okay. So cara yang step yang pertama yang you all perlu buat adalah you all darabkan weight dengan dia punya score. Okay. Step yang pertama, darabkan weight dengan skor. Soalan ni terlalu simple sebenarnya. So nak tunjuk contoh soalan dalam final exam boleh? Boleh sir. Boleh sir. Sekejap So I share kejap. So nak tunjuk you all dekat dalam final exam macam mana soalan dia keluar. You all dah ada kan final exam punya set kan? Dah ada tak? Tak ada ke? 2019, 2020, kita 20 berapa? 2020 kan? Okay. Okey, macam ni. Nampak ke? Belum? Tak nampak. Okey, sekarang nampak? Nampak sir. Nampak sir. Nampak Okay, sir. dia bagi macam ni. Okay. Actually ni pun soalan senang juga sebenarnya ni. Sebab dia dah bagi weight in term of this one. Sorry, dia bagi score in term of number. So you all just perlu darab saja. Ada soalan, dia tanya macam ni Tengok ni. Okay. Nampak tak perbezaan antara dua soalan ni? Okay, this one for intangible tangible factor. Intangible lah, sorry intangible yang tak nampak. Yang atas ni tangible, this one intangible. Sama juga yang macam yang tadi. Yang ni dia tak ada tangible, dia ada intangible sahaja. Okay, dalam soalan yang this one, dia bagi directly score for location A, B, C and D in term of numbers. Okay, markah. Tetapi kalau soalan ni, dia bagi in term of macam ni, very good, good, satisfactory, poor dan sebagainya. Excellent pun ada. So you have to masukkan dia punya legend ni, nombor ni, convert kepada this score. Boleh faham? Boleh sir. Boleh sir. Okay. Boleh Maksudnya- sir. Maksudnya you all perlu convertkan ni kepada very good ni, maksudnya berapa markah dia ni? 4. 4. Yes. Kalau excellent berapa markah dia? 5. 5. And then kalau poor, kita bagi markah? 1. Okay, very good. And then tengok dia punya weightage. Okay.
Kalau dekat dalam ni, weightage dia dah bagi dalam bentuk nombor. Kan? Nampak tak ni? Nampak sir. Okay. Dalam soalan ni pun weightage dibagi dalam bentuk nombor 0.33 ni. Tetapi kalau you all perasan dekat soalan ni, mana dia punya weightage dia? Apa yang you all nak darabkan dengan 5, 4, 3, 2, 1 yang you all convert kat sini? Mana weightage dia? Yang factor, Yang mana? yang labor availability code Yang mana? tu dekat tepi dah. Tak tahu sir. That one factor. I mean dia punya weightage dia, pemberat dia. Kan step yang pertama tadi saya cakap you all perlu darab pemberat dengan dia punya skor kan. Weightage ni dengan skor you all kena darab. Betul tak? Kalau dalam soalan ni dia bagi siap-siap weightage dan dia bagi skor. Kalau dalam soalan ni, soalan satu lagi ni, skor dia bagi in term of macam ni. Excellent until poor and then you convert the excellent very good until poor ni kepada nombor yang dia dah bagi kat bawah ni. Tetapi kat dalam soalan ni mana dia punya weightage dia? Tak ada. Are you sure tak ada? Are you sure tak ada? Tak tahu sir. Ni, bacalah bawah ni. Among the 4 intangible factors, labor availability is rated as the most important factor. Okay, this followed in descending order by transport quality, quality of life and community acceptance respectively. Maksudnya dia kata dia bahagi weightage dia dalam bentuk ayat macam ni. Kalau you all tak tengok betul-betul memang you all takkan perasan. You all tak baca soalan betul-betul memang takkan perasan. So untuk labor availability ni berapa dia punya weight student? Macam mana nak tentukan weight dia? Kita ada 4 faktor, macam mana nak tentukan weight dia? How? So, bahagi, are you sure? Tak payah bagi. Bagi je terus, nombor kat sini. Dia kata yang paling penting adalah labor availability. You all ada 4 faktor. So kalau faktor yang paling penting, mestilah markah dia paling, weight dia paling Besar. besar. So letaklah nombor 4 kat sini. Quality dekat tu dia kata followed in descending. Descending menurun kan, by transport, quality of life and community acceptance. So 4, 3, 2, 1. Dia punya weight dia. Boleh faham? Boleh sir. Boleh faham tak? Sir, Yes. yang 4, 3, 2, 1 tu in decimal point ataupun whole number macam tu je sir? Whole number pun boleh, decimal point pun boleh. Sama saja. Okay. Okay. You all pun actually ada banyak cara lah kan. Tetapi yang paling mudah saya rasa that one lah. Okay, you all boleh convert itu percentage. Okay, tetapi lebih mudah apabila kita convert directly berdasarkan ayat yang dibagi ni. Okay, statement yang dia dah bagi ni. Kalau yang paling penting of course lah markah dia paling besar. Kan, you all nak letak 5 ke 10 ke tak kisah. Contoh you all nak letak community acceptance ni 2. And then quality of life ni 4. Transport quality ni 6. And then labor availability ni 8 contohnya. Tak kisah. As long as dia mengikut turutan yang ada dalam statement ni. Okay, sebab by the end of the day, dia punya total markah dia tetap akan menunjukkan which one is most important, which one is not important. Boleh faham? Boleh sir. Okay. Konsep ni, dia punya konsep ni you all kena faham kat sini. Ayat ni. Okay. So tak kisahlah you all letak berapa nombor pun, tetapi mesti dalam keadaan menurun seperti mana yang dia letak kat sini. Kalau you all nak letak labor availability ni 100 ke 200 ke tak kisah. As long as yang bawah-bawah ni dia lebih rendah daripada labor availability. Sebabnya dia kata apa? Descending order. Okay, the importance is in descending order. Okay, faktor kepentingan ni dalam susunan menurun. Okay, labor availability paling penting.
Transport quality kedua penting, quality of life ketiga penting, dan yang paling kurang penting adalah community acceptance. So, kisahlah macam mana pun nombor you all nak letak, tapi saya punya advice, nak mudah letak je 4, 3, 2 dan 1. Boleh faham? Boleh sir. Right. So kita sambung kat kita punya example tadi Tujuan tunjuk tu sebab dekat dalam example dalam slide ni, it is very easy lah, very mudah. Sebabnya dia dah letak dekat dalam bentuk table macam ni untuk you all punya calculation kan. Tetapi kalau dalam soalan dia tak bagi table macam ni, you all kena cari sendiri dia punya score dan dia punya weight. Alright, now step yang pertama, okay. Yang ni kita dah buat, develop a list of relevant factor. Okay, this is the list of relevant factor. Biasaanya dalam soalan dia akan bagi terus. Okay. Step yang kedua, assign a weight to each factor to reflect its relative importance. Kita letakkan pemberat pada setiap faktor yang menunjukkan dia punya kepentingan kepada syarikat. So kita letak weight. Okay, kalau dekat dalam weight ni, yang mana yang you rasa paling penting berdasarkan syarikat Mariam Restaurant ni? Structure. Apa structure? Text. Text structure. Sebab apa? Dia letak pemberat paling besar kat text structure. Maksudnya text structure ni paling penting sekali ikutkan kepada Mariam lah, kepada Mariam Restaurant ni. Dalam banyak-banyak faktor yang paling tidak penting sekali adalah Per capita income. per capita income. That's why dia letak 0.05 saja weightage dia untuk per capita income, which is bermaksud per capita income ni adalah faktor yang paling kurang penting. Dia penting juga. Kalau tak penting dia tak masukkan dekat dalam factor rating method ni. Tetapi paling kurang penting lah antara kelima-lima faktor yang telah dikenal pasti tadi. Okay, and then develop a scale for each factor. For example, 1 to 10 or 1 to 100. Ni macam saya cakap tadi lah. Okay. And then have management score for each location for each factor. So dia letak score kat sini. Okay. Skor ni biasanya step 1 sampai step 4 ni dalam soalan dia dah bagi dah siap-siap. Okay. So you all tak perlu buat pun. Dia dah bagi siap-siap berapa skor dan berapa weight. Cuma you all perlu ambil saja daripada table yang dia bagi ataupun daripada statement yang dia bagi. Now we terus jump to the step number 5. Multiple the score. So kita akan darabkan the weight and the score for each location. Okay, for example for Brunei 0.25 darab dengan 70 sama dengan berapa? 17.5. Berapa? 17.5. 17.5. And then this one 0.05 darab dengan 80 berapa? 4. 4. And then this one 0.39 darab dengan 75 berapa? 29.3. And then this one 0.10 darab dengan 89 sama dengan 8.9. 8.9. And then 0.21 darab dengan 85 sama dengan 17.9. 17.9. Now we do for the next location. Okay, kalau dalam soalan ni dia ada 2 location, 2 sajalah kamu kira. Kalau dia ada 5 location, you all perlu kira untuk ke-5 location. Now untuk Indonesia, you all nak kira macam mana? Apa darab dengan apa? 0.25 darab 60. 0.25 darab dengan 60. Right, very good. Sebab Indonesia you all jangan confuse darab dengan Brunei punya point. Sama dengan berapa? 15. 15. And then yang faktor yang kedua? Apa darab dengan apa? 0.05 darab dengan 35. Okay, jawapan dia? 1.8. And then yang ketiga ni? 0.39 darab dengan? Berapa? Darab dengan berapa ni? 60. Sama dengan? 22.8. And then this one 0.10 darab dengan
54 sama dengan 5.4. Dan last but not least 0.21 darab dengan 8. Sorry, berapa ni darab dengan berapa? 65. Tengok so pun dah hampir-hampir tersilap. Sama dengan 13.7. tak dengar. Berapa? Berapa student tak dengar? 13.7. 13.7. Okay, this is the step number 1. Okay, kalau ikutkan dia yang step ni step number 5 lah. Okay, kalau step 1 hingga 4 ni you all tak perlu buat sebab dalam soalan biasanya sudah diberi. So kita consider this one is step number 1, which is you all darabkan dia punya weight dengan dia punya score. Okay. So what is the next step? Next step is you all perlu totalkan all these weighted score yang you all dah kira ni. Berapa student? Total ni. Berapa? 77.6. 77.6. Betul 17.5 tambah 4 tambah 29.3 tambah 8.9 tambah 17.9. Dapat ni semua? So tak kira ni. You all semua dapat tak? Dapat. Okay. Dapat, sir. And then for Indonesia berapa pula total dia? 58.7. Tak dengar. 58.7. 58.7. Now we have the total score for each location. So based on score ni, which one is the best? Which one is the highest rank? Brunei. Brunei sebab Ada higher score. highest score. Yes. Okay, you all kena ingat, jangan confuse. For intangible factor, it is opposite from tangible factor. Sebab tangible berdasarkan cost. So cost, apabila ia menyebabkan cost, kita sentiasa akan pilih yang paling rendah. Tapi apabila melibatkan intangible factor, markah ataupun score, kita akan pilih yang paling tinggi as the best. Okay, so dekat Brunei ni berapa dia punya rank? 1. Okay, and Indonesia? 2. 2. And then for the merit? 2. Okay, Brunei 2 and Indonesia is? 1. 1. Alright, very good. Okay, now you boleh faham? Boleh faham? Boleh, sir. Boleh, sir. Kita tengok example yang keempat ni. Okay, so bagi you all 3 minit, cuba selesaikan example number 4 ni. Okay, boleh? Boleh. Okay, cuba buat dulu. Dah siap ke student? Belum, sir. Dah 3 minit kan?
Huh? Dah 3 minit belum? Dah lebih minit, 3 minit ni rasa ni. Dah siap belum? Okay, Shalini, what is the first step? Yang rating tu kita perlu tahu dulu berapa dia punya number. Ha? So kalau contoh Brunei Okay, berapa? very good 3, Okay, 3, excellent 4, 4, lepas tu 3 very 3, good 3, and 2. 2. Okay, Indonesia? 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3. 3. Okay, for Philippines? 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 2. 2. Alright, very good. Semua dapat tak macam ni? Dapat, sir. Dapat, sir. Dapat, sir. Dapat. Okay, Muhammad Nur Arif. What is the second step? Step yang kedua apa? Darab, sir. Harapkan apa tu? Darabkan weight dengan tu rating. Macam mana nak darab? Boleh explain macam mana? Okay, kita buat for Brunei dulu. 2 darab Okay. 3 2 darab 3 sama dengan? Berapa Arif? 2 darab 3? 6. 6. And then, dia punya per capita income? Apa darab dengan apa? 1 darab 4. 1 darab 4 sama dengan? 4. And then, for tax structure? Berapa? Apa darab berapa? Arif, 3 cepat Arif. darab 3 darab 3 sama dengan? 9. 9. And then education? 2 darab 2. 2 darab? Are you sure? 2 darab 2? 2 darab 3. 2 darab 3. 2 darab 3 sama dengan? 6. 6. And then last but not least, for health, berapa darab berapa? 2 darab 2 sama dengan? 4. 4. Okay. Next for Indonesia, Bronika. Macam mana Bronika? Ya, sir. Hmm. Darabkan weight 2 Okay. tu darab dengan 4 2 darab 4 sama dengan? sama dengan 8. 8. And then per capita income? 1 darab dengan 3. Okay, sama dengan 3. And Okay. then tax structure? 3 darab dengan 2. 3 darab 2 sama dengan? 6. 6. And then Education tu 2 darab dengan 2 sama dengan 2 4. darab dengan 2 sama dengan 4. Okay. Health 2 darab dengan 3 sama dengan 6. 2 darab dengan 3 sama dengan 6. Alright, very good. Nur Farzana. Nur Farzana Hazika. Farzana Hazika. For Philippines sir. macam mana? Okey, untuk Philippines 2 darab 3. 2 darab 3 sama dengan 6. And then? 1 darab 3 sama dengan 3. Okay. Okay. 3 darab 1 sama dengan 3. Okay. And then for education? 2 darab 1 sama dengan 2. 2. Okay.
2 darab 2 sama dengan 4. Okay, semua dapat tak macam ni? Dapat sir. Dapat. Alright, very good. Valorance. Valorance ada sini? Okay, berapa total for each location ni? Brunei Berapa? Brunei berapa? 29. 29. Indonesia? Sekejap, setengah juga. 27. 27. Philippines? 18. Berapa? 18. 18 sir. 18. Okay, tak dengar. Okay, semua dapat macam ni? Dapat, Dapat, sir. Okay, Dapat very sir. good. Very good. Okay. Now, Najmuddin. Macam mana kita nak tentukan dia punya rank for each location ni? Berdasarkan skor yang paling tinggi. Okay, so mana skor yang paling tinggi? Brunei So Brunei kita bagi berapa dia punya rank? 1, 1. Okay, Indonesia 2, 2, and then 3, 3. And then for the merit 3, 3, 2, 2 and 1. 1. Alright, very good. Muhammad Syafiq. Syafiq ada? Ada sir. Okay, so based on the total score, rank and merit, which location yang sepatutnya company ni pilih? Philippines sir. Why Philippines? Lowest cost. Are you sure, Syafiq? Kat mana awak tengok course ni? Betul ke student? Yang lain betul ke jawapan Syafiq? Salah So which location yang perlu kita pilih? Brunei. Brunei. Sebab apa Brunei? Highest cost. Highest cost? Higher scores. Highest score. Highest score. Score bukan cost. Okay Syafiq sekarang ni kita dah pergi kepada intangible factor. Apabila intangible factor ataupun factor rating method, kita tidak lagi melihat pada cost. Okay, sebab tidak ada pun kat sini dikatakan cost. Di sini adalah markah dia. Okay, all these adalah markah skor yang diberi kepada setiap lokasi, bukan cost. Okay, so apabila ia melibatkan factor rating method ataupun skor, markah, kita akan pilih yang mana markah paling tinggi. Okay, berbanding dengan intangible yang kita dah kira dalam yang pertama tadi. Yes, this one dia dah tunjuk siap-siap. Annual cost, tangible factor, ringgit Malaysia. So kita dah tahu dalam table ni adalah cost dia. Okay, in term of ringgit. Dekat dalam table ni tidak ada ringgit langsung, tidak melibatkan cost langsung. Okay, ia hanyalah markah. So markah kita akan pilih yang paling mana? Syafiq? Paling besar ataupun paling kecil? Syafiq? Besar. Yang paling besar. Alright. So yang paling besar dalam example number 4 ni adalah lokasi Brunei. So you have to write your answer here. Okay. So, Brunei is the best location because highest score ataupun the highest rank or merit. Boleh student? Boleh Boleh, sir. sir. Alright, boleh Boleh. dapat untuk intangible factor ni. Factor rating method boleh? Boleh. Boleh Okay. sir. So nak tanya, boleh jadi tak apabila kita kira sesuatu lokasi itu berdasarkan tangible factor, cost? Okay, kita akan dapat kita dapat tahu lokasi A lebih baik in term of cost dia.
sebab cost dia paling rendah. Tetapi apabila kita kira berdasarkan factor rating method, lokasi B yang lebih baik. Boleh jadi tak macam tu, student? Korang rasa? Boleh rasanya, sir. Boleh. Sebab apa boleh? Sebab kedua-duanya tidak ada kaitan. Okey, sebab yang pertama kita lihat dari segi cost. Mungkin satu lokasi tu kalau in term of cost dia yang terbaik. Tetapi apabila kita nilai dari segi faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan cost, kita menggunakan factor rating method, kita kenal pasti bahawa ada lokasi lain yang lebih baik. Okay. So apabila kita buat penilaian antara score dan juga cost, which one is the most important, student? Yang mana yang lebih penting bagi sesebuah lokasi? Bagi sesebuah organisasi kan, yang mana yang lebih penting? Cost. Yes, very good. Sama macam kita lah apabila kita nak beli sesuatu barangan contoh macam barangan yang harga yang sangat mahal. Contoh macam kenderaan. Kita akan melihat kepada cost terlebih dahulu. Barulah kita lihat kepada fungsi-fungsi ataupun kelebihan-kelebihan lain yang ada pada sesebuah kereta ataupun kenderaan yang kita nak beli. Betul tak? Betul. Okay. So that's why itu yang apa kita akan gunakan dalam kaedah yang seterusnya, iaitu integrative technique. Okay, integrative method refers to the combination between tangible method and intangible method in order to evaluate suitable location. The weightage for tangible method is 2, and for weightage for intangible method is 1. Okay, sebab tu dah tadi kan kan antara cost dengan juga markah, yang lebih penting adalah cost kan? Betul tak? That's why kita letak weightage for tangible method kita letak 2. Kenapa kita letak 2? Sebab cost yang selalunya kita akan lihat terlebih dahulu berbanding dengan intangible method, faktor-faktor lain yang kita kira markah tadi tu, kita akan letak di nombor 2. That's why dia punya weightage dia hanya 1 saja. Okay, in integrative method, we will refer to the merit result from tangible and intangible methods. Okay, kita try buat example. Boleh faham setakat ni, student? Any questions? Siapa yang tak dapat? Ada siapa-siapa yang tak dapat? Yang tak faham? Syafiq boleh tak Syafiq? Berapa jelas? Yang mana kamu tak jelas? Dari yang integrative method tu. Integrative method ni lah. Okay. So ulang semula daripada awal. Okay. Kita ada 3 kaedah macam mana kita nak menentukan which location is the best for any company, untuk mana-mana company lah. Okay, apabila kita nak buat operasi, kita perlu pilih lokasi. So dalam kita nak menentukan lokasi mana yang kita nak pilih untuk kita punya perniagaan, ada 3 kaedah yang boleh kita gunakan. Yang pertama, tangible factor. Yang kedua adalah factor rating technique, dan yang ketiga adalah integrative technique. Tangible factor teknik yang pertama ini adalah kita buat pemilihan lokasi berdasarkan cost. Okay, tengok balik example yang kita dah buat. Kita kira antara keempat-empat lokasi dalam example nombor 1 ini, which location which gives the lowest cost. Cost paling rendah. That's why kita pilih lokasi mana, student, yang kita pilih tadi? Melaka. That's why kita pilih Melaka, sebab tengok antara cost ni, total cost antara keempat-empat lokasi. Okay, 600, 800, 650 dengan 700. So 600 ni yang paling rendah, so kita pilih Melaka. Berbanding dengan intangible factor ataupun factor rating teknik, kita akan pilih markah. Bukan cost, bukan harga, bukannya mata wang, tetapi markah, skor. Kita akan pilih skor yang paling tinggi atau paling rendah, student? Paling tinggi. Yang paling tinggi. Okey, ini adalah opposite of tangible factor yang kita kira cost tadi. So kita pilih yang paling tinggi. Dalam contoh ni, which one yang paling tinggi? Syafiq?
Which location yang markah Brunei. dia paling tinggi? Yes, Brunei. So that's why in term of intangible factor, kita akan pilih Brunei sebab Brunei punya skor paling tinggi antara ketiga-tiga lokasi. Now kita dah belajar dua jenis method. Method yang ketiga iaitu integrative teknik ni menggabungkan kaedah tangible yang kita kira cost tadi, total cost ni tadi, dengan kaedah intangible yang kita kira markah bagi setiap lokasi. Kita akan buat combination. Okay, mungkin you all belum nampak sebab kita belum buat lagi secara praktikal. Okay, so apabila kita buat nanti you all akan lebih faham lah. Okay, macam yang saya terangkan tadi, antara faktor kewangan, okay, faktor kos dan juga faktor lain-lain. Kita akan lebih pentingkan faktor kewangan terlebih dahulu. Kita akan melihat kos sebagai faktor yang paling penting. Dan faktor-faktor yang lain adalah faktor yang kurang penting. That's why weightage for tangible method kita letak 2. But weightage for intangible factor kita letak 1. Weightage ni letak ke mana? Kat sini weightage ni. Kat sini dah ada weightage kan? Kalau untuk intangible, tetapi untuk integrative method, weightage ni kita kena letak sendiri. Kita kena tentukan sendiri. So kat sini saya dah bagi dah tips je. Kita akan pilih 2, kita akan letak pada tangible method which is cost, and 1 kita letak pada intangible method iaitu key success factor. Boleh? Boleh faham? Boleh. Alright, so kita try buat. Now, this is example of questions. Okay, kita ada tangible factor. Okay, Melaka, Perlis, Johor, and then kita ada intangible factor ataupun key success factor. Okay, labor, availability and attitude, per capita income, tax structure and education for, ni dah salah soalan ni. Sekejap, saya betulkan. Melaka, Perlis and, satu lagi apa? Oh. Oh, okay, alright. Okay, so macam mana nak buat ni student? Apa yang perlu you all buat dulu? Yang pertama sekali kita akan kira tangible factor terlebih dahulu. Okay, so kita ada lokasi apa tadi student? Melaka. Kita ada Melaka, satu lagi Perlis dan Johor. Perlis dan Johor. Now, sorry. And then kita ada raw material, labor cost dengan transportation. Berapa kos Melaka? 250, 150 dengan 200. You all kena buat table sendiri 350, 150 Kosong. 300. And then for Johor 350. 350, 100 and 200. Now kita kena buat apa student? Kita kena tambah, kita kena totalkan dia. So berapa total? For Melaka 600. 600. For ni Perlis 800. 800. And then for Johor 650. 650. Okay, selepas kita kira total, kita tentukan dia punya rank. So which one is the first? Which one is the first? Melaka ya. Nombor 1, sebab apa Melaka nombor 1? Kos dia lebih rendah. Melaka kita akan pilih sebab kos yang paling rendah. So rank untuk Melaka kita letak nombor berapa Melaka? 1. And then nombor 2 lokasi mana? Johor. Lokasi mana di tempat yang kedua? Johor and Perlis di tempat yang ketiga. Next is lepas Merit. kita buat rank is kita buat merit. So which one yang markah dia paling besar? Which location? Melaka. Melaka. Berapa markah kita nak bagi? 3. 3. Why 3 student?
Why 3? Sebab rank dia yang pertama. Yelah, kenapa 3? Kenapa tak letak 7 ke, Oh. 8 ke, 10 ke? Sebab ada 3 tempat. Yes, very good. Sebab ada 3 saja kan. So kita letak 3. And then for perlis ataupun yang kedudukan kedua yang mana? Yang merit yang nombor 2 yang mana? Which one? Perlis or Johor? Johor merit dia 2, and then for perlis merit dia 1. merit dia 1. Okay, next you all perlu buat apa? Dekat sini you all perlu tulis tak jawapan dia? Perlu. Perlu ataupun tak perlu student? Tak rasanya. Tak rasanya, rasa-rasa tak perlu. Okay, sebab dia kata you are required to choose the best location by using integrative method. So maksudnya dia tak perlu pun kita tahu, tak perlu pun kita bagi jawapan berdasarkan tangible factor. Sebabnya dia minta berdasarkan intangible method. Okay, this is step number 1 dalam integrative method. Okay. Okay, next for intangible factor. Okay, ni pun salah. Intangible factor. Okay, so apa yang kita nak kena buat sekarang student? Apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita masukkan dulu this factor ni. Okay. Kita masukkan labor, ability and attitude, per capita income, tax structure and education dalam table yang kita buat. Betul tak? Ada 4 faktor kan? Betul tak student? Ada 4 kan faktor dia? Betul. 1, 2, 3, 4. Now kita masukkan dia punya weight. 2, 1, 3, 2. And then kita masukkan dia punya rating. So rating ni macam mana kita nak tahu ni? Rating dibagi dalam bentuk apa ni? Good, excellent. So kita convert dahulu. Macam mana nak convert ni? Kita tengok dekat dalam legend yang dia bagi. Okay, so formula ke berapa? Very good, 3. Okay, and then dia punya per capita income excellent is 4. This one? 3. This one 3, and then this one pun 3. Excellent ni 4. Very good is 3. Good is 2 kan? Betul tak sebab ni? Betul, sir. Okay. So next step apa dia student? Stop. Dia akan darabkan weight dengan rating. 2 darab dengan 3 sama dengan 6. 6. Okay. And then yang ni 1 darab dengan 4 sama dengan 4. This one 3 darab dengan 3 sama dengan 9. 9. Yang ni 2 darab dengan 3 sama dengan 6. Betul Betul, sir. Okay. Then for perlis, berapa darab berapa ni? 2 darab 4. 10 darab 4 sama dengan 8. 8. Okay. Yang ni? 1 darab 3. And then ini? 3 darab 2. Okay. Last sekali? 2 darab 2. And then yang lokasi yang terakhir? 2 darab 3. 2 darab 3 sama dengan 6. And then 1 darab 3. 3 sama dengan 3. And then 3 darab 3 darab 1 sama dengan 3. And then last but not least 2 darab dengan 1 sama dengan
2. Betul? Betul? Betul. So next step kita kena buat apa? Total. Total. Totalkan. Okey. Oh nampak kan saya tulis ni? Nampak sir? Jelas Jelas. Bagi tu. Okay. So total yang sini abaikan, kat sini saja. So formula ke berapa total dia? 25. 25. 25, Perlis, 21. 21, Johor, 14. 14. And then lepas total kita buat apa? Rank. Rank. Okay, which one is number 1? Malacca. Maka number 1, number 2? Betul mana? Mana number 2? Lokasi mana? Perlis and Johor number 3. Selepas rank kita buat apa? Merit. 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 Okay, merit. So untuk merit, ianya opposite kepada rank. So kita ada lokasi, 3 lokasi, so Melaka kita letak 3. Ini sama 2, sini juga 1. Okay, ini adalah step yang kedua. Okay, you all belum perlu decide lagi which location. Walaupun kita dah tahu, berdasarkan tangible dengan intangible ni tadi, kan, kita dah tahu mana lokasi yang kita nak pilih. Tetapi kita perlu kira berdasarkan integrative method. Okey, ini contoh macam saya cakap tadi. Kalau tangible factor ni kita lokasi mana yang kita akan pilih? The lowest. Melaka. Melaka. And then for this one, weighted score? Kalau kita berdasarkan Melaka juga. Melaka. Okay. So kebiasaannya kalau tangible dengan intangible sama lokasi, so untuk integrative method pun sama juga. Tetapi akan ada soalan yang dia punya jawapan dia untuk tangible dan juga intangible dia berbeza. Okay. Okay, kita ambil contoh, kita buat contoh nantilah, tengok contoh yang lain nanti . Now, step yang ketiga, kita kira dia punya integrative method ataupun tangible and intangible. Apa yang kita nak letak kat sini? Sekejap, ini tu salah juga. Letak kat sini adalah tangible factor dan intangible. Tangible factor berapa weight dia tadi saya cakap? 2. 2. And then for intangible? 1. Now kat sini kita masuk apa? Kita akan masukkan merit. Okay, formula ke tangible factor berapa merit dia? 3, 1 dan 2. Okay, 3, 1 dan 2. Okay. Boleh faham tak kat mana saya ambil 3, 1 dan 2 ni? Boleh sir. Boleh sir. Dekat mana? Table kita Kat buat table. tangible tadi. Table tangible 3, 1 dan 2 sini. Okay, and then for intangible pun lain bukan 3, 1, 2 tetapi 3, 2, 1. Okay, masuk kat sini 3, 2, 1. So apa kita perlu buat ni sekarang? Apa kita perlu buat? Total. No. Kita perlu buat apa? Garap dulu. Kita perlu darab. Weighted. Kita akan darabkan. Darabkan apa student? Weight tadi dengan Merit. merit. Dengan Okay, merit. darab dengan merit. Yes. So formula ke berapa darab berapa? 3. 2 darab 3. 2 darab 3 sama dengan
6. 6. And then for intangible 1/3. 3 sama dengan 3. 3. Per list 2 darab dengan 1 sama dengan 2. Betul tak? Betul, sir. Betul ke salah ni? Betul, For Johor 2 darab dengan 2 sama dengan 4. This one 1 darab dengan 2. Sorry. Betul tak ni? Betul. Okay, so next kita kena buat apa? Total kan? Total. Semua weighted score. For Melaka kita dapat 9. 9. For Perlis kita dapat 4. 4. 4. And for Johor kita dapat 5. 5. 5. So kita ulang balik langkah yang sama. Rank and merit. So which one rank first, student? Melaka. Melaka rank first. And then second, which location? Johor. 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 And then Perlis yang ketiga. In term of merit, which one? Melaka berapa merit dia? 3. 3. For Perlis berapa? 1. 1. And then for Johor is 2. 2. Alright. Dah siap ke macam ni? Belum. Kita kena buat apa? Tulis. Apa tu? Yang mana kita pilih. Yes, very. Okay. So which one yang kita akan pilih? Which location yang kita akan pilih? Which location, student? Melaka. Melaka. Sebab apa Melaka? Higher score. Yes. Sebab dia punya highest score. Okay. Macam mana ni? Okay. So sebab the answer is Melaka is the best location because for integrative method ataupun the score is rank ataupun merit is the highest using integrative method. Dapat jawapan? Dapat markah? Penuh. Boleh, student? Boleh, sir. Any questions? Yang Tak ada soalan? Sir, yang dekat tengah tu tak payah totalkan lah sir, yang merit tu. Yang mana? Sini ke? Biarkan kosong je. Diabaikan je. Sebab this one kita just nak tahu dia punya weight saja. Sama macam kita kira dekat sini tadi. Sorry, mana? Sini pun kita kosongkan. Kita hanya kira total dekat weighted score. Hasil darab ni tadi baru yang kita jumlahkan. Hasil darab yang kita jumlahkan. Bukan rating yang kita jumlahkan. Okay? Okay, sir. Any questions? Any questions, student? No, sir. No question. Tony, no question. Kalau tak ada soalan, saya akan bagi you all exercise yang mana kita akan discuss on the next class. Boleh? Boleh. Okay. So as usual, you all buat exercise. Kalau kat dalam slide ni. Okay.
We all ada. So tadi ada satu lagi example kita belum buat. Example 6 ni. So example 6 ni saya akan masukkan sebagai exercise. Okay. Exercise, this one exercise 5. This one exercise 6. Okay. Boleh. Sebab ada 6 exercise. Itu you all buat dan kita akan discuss next class. Next class kita buat hari Sabtu Masa nanti kita akan set lah. Boleh? Boleh. Exercise 1, 1 sampai 6 ke sir? Betul. Okay. So sekarang ni you all nak slide ke? Sir? Nak slide ke tak payah? Nak. Nak. Lain tak. Okay, boleh. So, nanti boleh ambil soalan dalam slide. And then dalam slide ni yang kita calculate ni, you all nak biar ke ataupun sebuang? Biar. Biarkan je sir. Tadi exercise korang buat tak? Ke sebuat seorang tadi? Buat sir. Example tadi you all buat tak? Buat. Buat. Sebagai contoh sir. Tapi sebelum kelas lagi dengan DPL 5A ni, nanti korang bagi kat dia pula. Rahsia kita sir. Janji InsyaAllah. Ni sir dan dia. Janji Saya buka tempat tak. Two, this one. Se-share, SPDF dia tak keluar lah yang tulisan tu. Macam mana ni? Share PowerPoint sir, jangan share PDF. Sekejap. Mana boleh share PowerPoint? Rasa lah. Okay. Saya terpaksa share PowerPoint lah dekat on. Okay. Tapi janji tak bagi dekat group satu lagi. Okay, saya janji. So masuk kat mana ni? Teams macam biasa? Sir.
Ramai yang keluar kita punya kelas ni, saya tak tahu siapa yang keluar ni. Okay, ni sudah masuk kat dalam kita punya file TPM5B group MS Team TPM5B. Boleh? Boleh, sir. Okay, sir. Okay, any questions student? Sir, yang Ya. exercise tu perlu hantar ke, sir? Of course lah perlu. Ada markah tu. Kalau buat dalam macam Word, boleh tak, sir? Tak boleh. Oh, mesti Mestilah hantar typewritten. handwriting. Yes, handwriting. Okay. Thank you, sir. Ya. Nur Syafira ada dalam ni kan? Ada, sir. Nur Syafira ni kenapa letak kat sini? Ni exercise hari tu ke? Tu salah hantar. Tapi yang dalam file tu ada juga. File yang mana? Marking ni, dah masuk dah? Okay. So saya buang lah ini Saya buang ni? Okay. Tak menyesal? Tak. So macam biasa, so buat new folder. Exercise, topik berapa ni? Kan? So macam biasa hantar dekat dalam exercise topik tu So mesti hantar sebelum kelas kita hari Sabtu ni. Okay? Kalau you all hantar selepas kelas, maksudnya saya tak terima you all punya assessment tu, tak ada markah lah. Boleh? Boleh, sir. Okay? Boleh, sir. Try buat sendiri Cuba buat sendiri. Okay? Kalau tak faham, tak erti buat sendiri ataupun tak boleh buat sendiri, rujuk contoh yang saya dah bagi dekat dalam slide tu yang kita buat sama-sama tadi. Try tengok balik dalam recording. Kalau tak faham juga, boleh tanya kawan-kawan macam mana. Boleh bincang dengan kawan. Okay? Atau tak faham juga boleh tanya saya. Boleh? Boleh, sir. Okay, any questions? Okay, sir. Sir, Ya, Farzana. hari tu saya hantar dalam bentuk Word. Jadi perlu saya tulis balik, sir. Dalam bentuk Word, kenapa hantar dalam bentuk Word? Tak apalah, Sorry. saya maafkan yang hari tu. Okay. Thank you, sir. Okay, alright. So, I think ada apa lagi tak? Ada apa lagi tak, student? Tak ada rasanya, sir. Kalau tak ada apa-apa, I think that's all for our class today. Thank you everyone for attending this class. I hope to see you next Saturday with the exercise that you all dah complete kan. Boleh?